tujuan saya buat orang kata simple gathering dengan kawan-kawan wartawan saya, dengan semua fan-fan setia saya. Sebenarnya saya tak larat sebenarnya nak explain kerana terlalu banyak kecaman dan juga rintangan mengenai lagu saya yang ke-10 ni. Sebagai seorang artis, boleh saya katakan nombor 1 kat Malaysia. Sebab lagu saya buat semua trending dan saya sendiri confused kenapa anda memprovokasikan benda ni, sedangkan saya membuat benda ni sekadar hiburan semata-mata, tak ada niat nak memburukkan orang. Dan saya juga berterima kasih kepada anda yang menonton, yang memberi review kepada saya punya video. Alhamdulillah pecah rekod ya, dalam masa kurang daripada 9 jam saya trending nombor 1 Malaysian wide. Dan ini membuktikan segala orang kata kerja keras dan juga tim saya, komposer saya iaitu Abang Amy Yukis dan juga seluruh tim production saya berhasil. Walaupun sepatutnya lagu ni saya ciptakan untuk orang yang tersayang. Actually lagu ni panjang story tapi saya share kepada anda lah. Pertama, lagu saya ciptakan untuk isteri saya, dan waktu saya ciptakan untuk isteri saya, isteri saya kata, saya ajak dia menyanyi dan dia kata dia ngeri nak menyanyi. So dia kata better you cari a few penyanyi. So saya ada berbincang dan juga saya pun dapat offer daripada beberapa syarikat rakaman sebenarnya untuk menyanyi lagu dengan wanita yang lain. Boleh ceritakan nama tu? Boleh. Boleh? Boleh. Tapi tak cerita lah. So sumpah dengan nama Allah, saya dapat offer menyanyi dengan pasangan yang lain. Dan ketika saya mencari a few artis tu, diorang kata you should try dengan Baby Shima. Dan secara jujurnya saya dengan Baby Shima tak rapat, dan ketika kami ditemukan, kita orang pun rasa ada chemistry dan lagu tu dibuat. Dan kebetulan isteri saya tak berapa nak sihat. Ya, bukan, this is not gimmick, memang dia tak berapa nak sihat. So dia kata dalam keadaan dia macam tu, you nyanyilah, cari orang yang sesuai. So isteri saya ada beritahu, kalau naknya ada satu pantang larang, iaitu jangan bersentuhan. Okay. So saya ni ada penyakit dyslexia, so memang tak tahu kiri kanan dan tak berapa sensitif. So bila saya berjoget, saya rasa saya berjoget dalam keadaan yang normal. Yelah, kalau you tengok betul-betul saya joget, okay, saya gayakan sikit lah ya. Saya joget, mungkin ada yang tak tahu, faham apa maksud jogetan tu. Saya joget, kita joget dulu ya. Jangan pula marah saya berjoget, nanti saya berjoget dengan mob nanti. Untuk kasut ke tu? Pakai kasut. Okey. Baby Shima macam ni. Ketika video tu Baby Shima berjoget, waktu tu jogetan tu sebenarnya lagi ke bawah, tapi saya cut. Waktu tu memang scene tu sepatutnya ada, tapi jogetan tu macam ni, dan saya pula tangan saya masuk poket. Saya joget I love you. Macam tu saja. Kalau saya senyap, mereka akan beranggapan saya ni tak ada nafsu kepada wanita. Bila saya menyanyi dengan Sajat, orang kata support LGBT. Bila saya diam, orang kata saya tak ada nafsu. Bila saya berjoget sikit, orang kata porn. Jadi saya tak tahu macam mana proses tarian tu patut dibuat. Dan saya tak kata saya betul dalam cerita ni. Saya pun mungkin tak faham sensitiviti anda. Jogetan itu saya rasa adalah jogetan yang paling baik atau paling alim lah. Kalau ikut kasih saya lagi goyang lagi. So benda tu menceritakan provokasi, dan saya tak ada niat pun nak meletakkan dia sebagai gimmick. Dan bagi saya benda tu adalah normal sebagai seorang penyanyi, dan saya nak explore gender muzik baru, iaitu dan yang ramai orang tak buat. Dan antara salah seorang idola saya ketika muda tu adalah Emilina dengan Iwan Dandut. So saya memang request nak buat dandut lah. Tapi Datuk tahu tak, bila you jangka tak bila berlagu muzik video tu dikeluarkan, dikongsikan di laman sosial, benda tu akan menjadi kontroversi ini? Okay. Jangka tak? Pada awalnya jujur saya bagi tahu saya nak menyanyi dengan penyanyi yang lain. So bila saya post dalam 15 second je video tu, ada orang kata saya buat soft porn, ustaz masuk, orang masuk, dan secara jujur saya tak senang lah. Bonda masuk, jujur je dengan nama Allah saya berani bersumpah, this is not gimmick. Memang kami ada konflik, dan saya tak tahu apa kesalahan saya.
Dan saya pun dah menasihati Baby Shima sebenarnya. Baby Shima, kalau boleh kita jangan ada aksi lelaki pakai makeup, jangan ada aksi terlalu seksi. So Baby Shima pun kata okey, sebab I memang this is what I am. Maksudnya memang karakter dia macam tu. So takkanlah saya, dan dia pun ada manager, takkanlah saya nak jadi ustaz menceramah dia. So waktu jogetan itu pun tak ada sebarang sentuhan. So yelah, of course video ni ditonton oleh semua orang ramai. Saya tak ada sentuh apa-apa, saya hanya joget betul saya berdiri. I love you. Takkan saya senyap bila saya macam ni? Oh, tak ada nafsu. Bila saya bukannya saya gelek macam ni, macam ni. You faham tak? I rasa benda tu normal je. Bagi saya is normal lah. Dan waktu kita orang shoot tu bukan dekat studio, dan of course saya nak bagi teaser. Dan jujurnya saya dengan isteri saya pun suruh jangan siarkan video ni, mak saya pun jangan video. Tapi saya jujurnya stick dengan saya punya jawapan. Saya tak buat benda yang tak elok. Okey, mungkin bila pemakaian Baby Shima pun dalam tu dipersoalkan. So macam Datuk sendiri melihat muzik video tu pada mulanya macam mana sebenarnya? Okey, muzik video tu yang you all tengok yang dah trending sekarang ni, ketika ini adalah sama sahaja, cuma telah ditapis oleh isteri saya 30%. Maksudnya Datin Sri dia tak bagi. Tapi dia cakap dalam keadaan dia yang macam ni, dia cakap tak nak dia tak post kata. So dia kata tapis, dia kata. So ada 3 orang tapis. Kebanyakannya benda ni ditapis unsur-unsur yang menyebabkan orang kata sensitivity lah. Jadi saya pun menghormati bonda, isteri saya, saudara mara saya, ipar-duai saya post. Tapi tak ada aksi langsung bersentuhan, berpelukan. Itu je saya boleh sebut. Untuk segi pakaian, mungkin Shima pun tengok ni, sedang ada show sekarang ni, saya tiada paksaan. Okey, isunya macam ni, bila orang provoke, ustaz provoke, lepas tu kata kita menghina cikgu, kita menghina, saya tak tahu apa yang orang cuba masuk tau. Sedangkan ya Allah Tuhanku, aku nak buat lagu ni tak nak ada gimmick yang tak elok. Okey, tak nak ada gimmick yang tak elok. Sampai satu tahap saya dicerca begitu banyak, dan saya memang pressure ketika tu, dan orang mendesak saya untuk stop, delete video tu. Sedangkan saya dah ada duit banyak, saya dah shoot banyak, dan muzik video ni tak ada orang pump in langsung. Even company pun tak pump in, saya guna duit poket berapa saya sendiri. Datuk Sri harga muzik video tu? Okey, harga muzik video tu hampir mencecah 70,000 termasuk semua. Maksud saya penari, cameraman, dan tak, company pun tak nak support. Dan saya buat benda ni as my hobby. Macam saya cakap, kalau disiarkan di TV, alhamdulillah, sebab tak ada sebarang benda-benda tak elok. Saya buat sebagai hobi untuk disiarkan di social media saya sendiri. Macam korang menyanyi, buat video klip lawa-lawa hari jadi, pergi luar negara ataupun lakon-lakon sendiri, suka-suka je. Tapi orang provoke, saya macam agak sedih lah. Saya pun tak nak nangis, ataupun saya tak nak sebut nama-nama orang tu. Nanti orang nak saman saya, sebut menjatuhkan industri lah, menghina lah, apa. Saya tak tahu apa yang cuba you all sampaikan. Sedangkan saya buat lagu ni untuk peminat saya, untuk hiburan semata-mata. Dan lagu ni pun patutnya dijual oleh syarikat rakaman. Tapi saya sendiri, disebabkan terlalu kontroversi, tak apalah, orang nak je lagu I tu. Sebenarnya ramai orang nak. Tapi saya kata tak apa, sebab saya tak nak nanti orang kata provoke, orang fikir saya ni sengkit sangat kan, nak jadi penyanyi. Yes, saya memang nak menjadi seorang penyanyi, penghibur, dan saya sedar suara saya mungkin tak sesedap Siti Nurhaliza ataupun Datuk Awi. Datuk Awi is my idola. Saya minat Azan Nazin kan. Puncak kasih kita, luruhnya oh seketika, andai ku cinta untuklah segalanya. Saya minat sembilu. Datuk Sri, okey, bercakap pasal suara tadi kan. Ramai yang bagi komen-komen pasal Datuk tak boleh nyanyi, suara tak sedap. Even bonda juga. Tapi Datuk kata Datuk minat. Jadi macam mana Datuk melihat minat Datuk, tapi dalam waktu yang sama orang menyela suara tu tak sedap, tak boleh nyanyi? Okey,
saya rasakan daripada saya ada banyak lagu, mungkin you all tak perasan. Sepatutnya saya ni, saya tak tahu, mungkin saya mati baru you all nak appreciate saya punya bakat seni. Saya ada lagu Abang Nak, It's Not Loud, ketawa-ketawakan saya. Abang Nak Tegur, saya ada lagu Bobo Di Mana, Cowok Baru, Coba Bahagia, Biar Apa Orang Kata, Agama Kedamaian, apa namanya, Kelepok Raya, Lala Raya. Yang you all cubalah you all hargailah bakat saya kan. Saya buat benda ni just nak happykan orang sebenarnya tau. Dan saya tak dapat sokongan daripada TV. Saya tak dapat sokongan daripada mana-mana radio. So hampir 10 lagu semua tu saya keluarkan duit saya habis jutaan ringgit lah. Okay. Faham tak? Saya nak menyanyi dan orang tak support. Saya hanya buat kat media sosial saya je. Tolonglah dengan suara saya. Okay, tolonglah hargai bakat saya. Datuk kan. Sedih ke bila? Saya tak sedih tapi kan saya tak pegang-pegang orang pun. Takkanlah ibarat kata orang tu nak buat macam mana gaya, saya nak halang kan. Dan saya rasa macam rakyat Malaysia pilih kasih lah saya rasa. Kenapa artis luar orang boleh terima, macam Gangnam Star, orang Korea support. Saya Alif Syukri, you all tak nak support. Sedangkan saya sebenarnya lagu saya ni patutnya, sumpah dengan Allah ya, dipasarkan patutnya di pasaran Indonesia. Betul tak Kelly? Saya dapat offer pasaran Indonesia. We want your song. Sumpah tau, saya tak tipu tau, dapat pasaran daripada Indonesia. Tapi kan bila jadi macam ni tak apa, saya pun tak nak lebih-lebih dalam keadaan isteri saya macam tu. Sebab saya kena bagi sign kontrak kat sana 2 minggu. Dia kata lagu ni sedap, lagu ni okey, penyanyi ni kuat. Dan bercerita ke label mana? Kenapa Datuk tak pergi je? Sebab Datuk dah kata orang Malaysia tak appreciate. Kalau orang Malaysia tak appreciate, Datuk patut pergi ke Indonesia Kelly bagi tahu lah, Kelly bagi tahu. lah. Bagi tahu lah macam apa yang Baby Shima buat kan. Bagi tahu lah. Yelah. Label international Indonesia iaitu Naga Suara. Dia tahu lagu tu sedap. Tapi kan saya rasa macam mana tau, saya bukanlah kata saya shock sendiri ke tak. Benda tu ada value dan orang kata oh akan ada benda tak elok, akan apa. Saya pun tak faham apa maksud you tak elok. Sedangkan banyak lagi penyanyi kat sini dapat perut, pegang-pegang, tapi tak diprovokasi. Dan sebenarnya mak saya takkan jadi macam tu, takkan maki hamun saya kalau you all tak provoke je. Tak, maksudnya keadaan hubungan Datuk Sri dengan Bonda Sri memang ada masalah lah disebabkan kontroversi yang berlaku sebelum ini dan sekarang. Ada masalah sebelum ni tu? tak teruk sangat. Mak saya ada tegur, Syukri jangan melekat keluarga, Syukri jangan buat itu. So saya pun kata dengan mak saya tak buat apa-apa mak. Tapi bila mak saya ada menyentuh satu isu yang mungkin saya tak boleh nak terima, so waktu tu saya terpaksa pilih antara dua, antara mak ataupun stop buat lagu ni. Tapi saya dah rasa macam aib, macam malu. So hari tu saya memang tak boleh nak fikir apa. Saya matikan telefon saya left group, saya lari. Left group keluarga. Semua left group keluarga, IG saya apa. So hubungan dengan Bonda sekarang macam mana? Saya tak nak komen sebab benda ni bukan iklan kot kan. Bagi saya hormat dia sebagai mak saya dan saya tak nak komen apa-apa. Bila saya komen akan ada biadab. Tapi Datuk Sri, bila benda ni berlaku, ada yang mengatakan macam Bonda, macam Datin Sri pun macam terlibat, macam menyokong gimmick Datuk Sri. So macam benda ni di-plan macam tu. Ibaratnya macam Datuk Sri buat kontroversi, Bonda akan marah. So benda ni macam di-plan ibaratnya. Kalau boleh Datuk Sri jelaskan kedudukan Bonda, Bonda memang tak terlibat ke macam mana? Okey, kalau boleh ada penonton-penonton yang ada kat luar sana, benda baik korang heboh-hebohkan lah. Benda tak baik jangan diheboh-hebohkan. Bagi saya, kita as a family, kalau boleh ada masalah macam mana pun, kita jangan melalui media sosial. Benda buruk ataupun baik, jangan kita cerita pekung family tu di media sosial. Dan saya sendiri tak nak cerita pasal apa yang berlaku dengan family saya. Cukup apa yang saya cakap, saya memohon maaf je. Bila saya memohon maaf, saya rasa sebagai mohon maaf kepada ibu saya, isteri saya, mak saya, ipar dua saya. Sebab benda yang terbaik adalah kita meminta maaf. Sama juga ada artis yang mengutuk saya pun minta maaf dengan mereka. Dan saya menjadikan mereka ni sebagai idola saya. Saya tak suka nak bergaduh dengan orang. Dan this is not gimmick. Macam saya cakap, saya di sesi penggambaran tersebut, saya keluarkan kos saya sendiri, tenaga saya sendiri. Saya hanya nak jadi artis. Saya nak jadi penyanyi. This is my dream daripada awal. Dan saya dah keluarkan 10 lagu. Yang saya dapat bukan anugerah,
Tetapi cacian, makian, hinaan je saya dapat. Tapi Datuk Seri, Bonda minta Datuk Seri berhenti menyanyi. Macam mana tu? Macam ni lah, macam saya cakap, kalau boleh cerita pasal family kita jangan cerita. Saya bukanlah kata apa nak maksud, macam saya sebagai seorang anak, saya hormati, cuma kalau saya lah ada anak, mungkin saya akan marah juga sebab mungkin mak saya pun tengok kan, tak manis lah kan. Saya akui tindakan dia mungkin digeram sebab orang kata apa nama orang attack dia, tak pernah orang attack dia. Apa yang bahasa apa macam lain, bukan nak nutullah. Dia sebab apa entah kalau orang kaya tu, lepas tu apa tak nak lah macam tu lah. Aku tak pernah tengok bahasa Arab ni. Dia bagi hujah-hujah kah. Istiraj. Aku istiraj lah, aku bala lah, aku ni apa nama macam yang mata dua tu apa? Mata Dajjal lah. So dia cek mak saya, lepas tu dia tag pula agama KKM nak tangkap saya. So apa dia nak suruh tidur dengan Datuk. Ya. Kau ni kenapa? Saya ngeri dah. Itulah ceritanya. Okey, Datuk. Berbalik kepada soalan tadi, mana di sini Datuk ingin jelaskan Bonda dan Datin tak ada kena lah dengan gini semua. Dia macam ni lah. Alif Syukri Kamaruzaman ni ada satu subjek yang dijaga walaupun keluar. You all mungkin tak perasan. Saya ni hanya sekadar satu subjek yang orang melihat, tapi yang membawa nama saya ke depan, manager saya, PR saya punya isteri saya, dan apa yang saya buat tu ditonton orang. Tapi dalam masa sama saya pun nak juga satu dream saya, satu benda yang I want be something memory. This is my hobby. Macam saya main Instagram, saya menangis tu, saya tak boleh berpisah. Tapi bila perkataan tu saya tak ada river, mak saya cakap macam tu dengan saya, benda tu mengaibkan saya lah dan menghina diri saya. Saya tak ada cerita kat sini. So air mata saya keluar dan saya kata tak apalah, aku left semuanya. Tapi bila 4 hari, saya tak kata sampai mati ke, saya tak akan buat selama-lamanya. Saya kata saya akan henti di sini, undur diri. Tapi saya hanya boleh tahan 4 hari. Saya dah lari jauh-jauh dari hutan, tepi pantai, tak boleh. Datuk seorang? Seorang. Saya lari daripada mak saya lari daripada isteri saya lari daripada anak-anak saya tak ada media sosial. Tapi tak boleh. Saya rasa macam, tak boleh lah. So Datuk okey orang kata propa bila Datuk buat macam tu. Pak Hari tu propa now. Sejak now Pak Hari tu. Okey, macam ni, walaupun mulut kau pun puaka juga. Mulut kau pun ni kurang ajar juga ni, nak bagi aku panas. Aku baru nak sedih. Cepat now dia kata. Okey, atau Datuk pun okey kan, sebab bukan setakat propa je orang kata Datuk. Orang kata Datuk ni intention seeker semua. Magnet kontroversi. Magnet kontroversi. Memang sentiasa ada kontroversi. Magnet tu idea untuk kontroversi. Magnet. Ingatnya net dia. Apa? Dia ada net. So Datuk jawab Datuk. Okay. Pasal yang orang kata propa je benda-benda tu semua. Okey, sebenarnya macam ni. Saya buat lagu ni, macam saya cakap, tak menguntungkan saya pun, tak buat duit. YouTube bayar saya baru-baru ni baru 10,000. Okey, 10,000 bagi baru banyak ke 10,000? Paling banyak berapa dah dapat? Paling banyak saya dapat lagu Bobo di mana hampir 80,000. Okey lah tu. Dia buat lagu. Kamu jangan gitu dong. Aku takkan berbohong. Aku akan jujur sayang. Aku tak akan berdusta. Lagu ni saya dapat lebih kurang dalam 8,000 lebih ke dekat 10,000. Taklah satu lagu. Awak buat ada YouTube, awak tanya saya. Kita kan berapa ratus ribu, itu tak banyak. 80,000 satu lagu Bobo di mana. Cowok baru dalam roughly dalam 10 ke 12,000. Itu yang saya dapat. Dan Alhamdulillah, sebab saya banyak lagu ni saya park. Contoh saya ada park, kita park kat mana contohnya? Bursa Muzik in Digital, Datuk Entertainment. Baru-baru ni total lah bulan, kalau setahun pendapatan saya adalah dalam lebih kurang 50 ke 80,000. So bagi saya benda ni tak mendatangkan apa-apa. Bagi saya pendapatan tu saya buat bukan pencarian saya. Tapi bila saya dapat duit macam tu, saya pusing balik buat video klip.
Itu je. Datuk. Berbaloi ke Datuk kena maki, kena hina, kena kecam dengan RM10,000 je? Macam saya cakap, kos video klip ni habis RM70,000. Saya boleh kata sejuta, tapi I tak nak menipu you pun. This is the real. Bayar talent, you bayar hot makan, you bayar kamera semua tu, you bayar lagu, komposer semua RM70,000. Dan sebenarnya tak berbaloi. Tapi macam saya cakap, saya kalau fikirkan pasal tu, saya ni hobi lah. Macam kalau rasa hobi memancing. Orang kata suara saya macam itik lah, macam pondan lah, macam suara keldai lah, lembu lah. But I know I have talent that peminat-peminat saya menantikan suara saya, lagu saya. Even saya dapat offer 3-4 lagu yang nak ada a few label nak sign up saya untuk kontrak lagu dengan saya. Saya kata saya hold dulu sebab saya buat lagu bukan untuk menjadi penyanyi. Saya membuat hobi. Buat ini sebagai hobi dan saya tahu saya penyanyi nombor 1. Kenapa saya menggelarkan nombor 1? Jawab Datuk. Kenapa? Sebab lagu saya tak ada pun dapat nombor 2. Setakat ni internet artis ke tepi, artis nombor 1 nak jalan. So tengok nombor 1. Saya dah berada 10 lagu jalan ke tepi. Saya mundur ke depan, saya maju ke depan. So saya menggelarkan saya artis nombor 1. Kira 10 lagu Datuk tu Semua nombor 1. Tak ada lagi nombor 2. Now tak ada nombor 2. Jadi apa salah saya kata So nombor 1? vast lah Datuk, vast lah. Datuk, Maju ke depan. tadi Datuk kata buat video ni tak terfikir pun nak benda ni jadi kontroversi. Memang you rasa macam your attention tu memang pure nak menyanyi dan sebagainya. Tapi orang tak percaya Datuk. Orang sebab orang kontroversi dengan Datuk ni tak boleh dipisahkan. Okey, kalau Ada kata je kontroversi. marketing or kontroversi, ada saya jual produk dalam YouTube saya? Ada saya jual produk ke baju ke tudung ke? Tiada Datuk. Jadi kenapa you all kata saya mengeluarkan kontroversi untuk marketing? Marketing tu saya joget-joget saya keluar. Guna laju ketat, guna laju kurus. Itu marketing. Betul tak kakak? Dan apa kekurangan saya? Apa beza saya dengan Heri saya ni? Apa beza saya dengan Nolefa? Apa beza saya dengan Era Fazira? Saya ada mata, saya ada hidung, saya ada suara. Kenapa you all tak boleh terima yang saya artis? Apa kurang saya? Nak kata tak lawa. Nak kata hidung tak mancung, dah siap dah. Datuk hari tu Datuk kata cukuplah kontroversi. Dah tak nak dah hidup dengan kontroversi. Dah tua-tua ni nak Kau tak hidup dia aku lah, aku pening jawab engkau. Kau suka tak bagi aku isu sedih? Ini daripada mana ni? Sebab dia Now tanya soalan. Gimana I tu? Now tanya soalan. Cubalah puji. Suara sedap kau sekali-sekali kau puji lah aku. Puji ni. Now soalan ni Ramai Datuk masa kira tu semua ada. Datuk mesti Datuk nak berhenti, Datuk nak stop. Okey, tengok warna Tapi dekat ni, one world. Datuk cakap kita tanya balik je. Okey, saya jawab. Datuk nak menaik dulu ke? Panas Saya tak panas. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey, macam inilah. Manusia ini seperti roda. Iman itu ada naik, ada turun. Umur saya dah nak dekat 40 dah pun. Okey, tapi dia macam mana tahu? Bila kita kita rasa macam mana tahu? Saya rindu sangat. Apa namanya, macam nak tunjukkan bakat saya ni kan, macam teringin nak menyanyi macam tu. Bila orang saya faham ramai yang kutuk, saya tahu. Tapi ramai juga yang memuji. Suara sedap, jadi macam seronok tahu. Macam orang nak tengoklah suara aku ni. Kita seronok. Ketuk macam yang Kau janganlah kau ketuk kepala. Jadi kita seronok lah. Lepas ada juga yang puji. Yang tak puji tu aku tak baca tau. Tapi saya tengok macam yang apa yang saya tengok malam tadi dekat YouTube. Ramailah kutuk. Tapi ada juga macam cakap bila baca balik, tengok komen-komen ada juga cakap yang tak ada benda pun Datuk punya video tu. Tak adalah macam teaser yang macam ada Baby Shima menari tu, tak adalah macam dalam video tu tak ada. Sebenarnya jujurnya ada. Oh, dah potong lah. Dah potong. Sebab saya pun ikut nasihat orang, ikut nasihat netizen. Anda pun tak semua salah. Sebab bagi saya, apa yang you all lontarkan tu tak sebenarnya salah. Cuma saya melihat macam ni lah. Bila dia berjoget, saya minta maaf lah kalau benda ni agak terkasar bahasa. Sebab saya tahu benda ni akan di-share ribuan orang, ratus ribu orang ketengok. Jogetan dia tu sebelum ni taklah macam menceritakan kontroversi. Kalau
dikatakan seksi, ada ramai lagi seksi. Mungkin sebab saya di situ dan saya kontroversi. bukan masalah tu. Saya pelik kalau saya senyap nanti orang kata saya LGBT. Kan kalau aku tengok dia berjoget orang kata porno. Habis aku nak jadi apa? Datuk, sebetulnya di sebalik idea music video dan semua ni, ada tak orang di belakang Datuk yang memberi idea sampai kena orang kena merangkak pengarah. Nasihat ke jauh. memang bukan, maksudnya bukanlah idea tu 100% berdatuk, maksudnya ada orang lain. Idea tu. Dia tak nasihat. Datuk, Dia pun sama dari nasihat juga. suat sampai Sampai masuk hospital dah. Tak, sebenarnya saya bergaduh sebenarnya dengan bonda sebab dengan isteri saya sampai jawab, I ada satu orang ke? Lepas tu yang kata macam lembu. You faham tak, waktu tu kita orang nak buat konsep macam P.Ramlee, musang berjanggut, nak buat TikTok je. Idea siapa tu Datuk? Idea tu idea bersama. Okey, yang merangkak-rangkak tu memang idea bersama lah, bukan Datuk daripada Datuk. Bukan. Merangkak-rangkak tu musang berjanggut. Sini cakap sini. Oh, musang berjanggut. Kita kata musang berjanggut. Tengok. Yang jalan-jalan. Tapi tak ada pula orang macam kita tu kontroversi. Kita nak buat TikTok. Lepas tu saya diserbu ada persatuan tu nak muncul, persatuan guru-guru. Ya Allah, saya kata saya tak nak gaduh-gaduh dengan orang. Saya takut saya tak nak pergi campak sampai ke Australia, saya kata. Siapa tu? Best friend you. Saya kalau betul kita tak nak gaduh dengan orang, Kelly. Kita tak nak gaduh dengan orang. Bila jadi macam ni, ya Allah, apa ni? Korang ni pergi jauh-jauh sangat. Lepas tu buat tarian ni, saya kata benda 16 second, betul. I love you. Saya macam ni. Shima pula macam tu. Lepas tu ini tak ada apa-apa. Sebenarnya video tu nanti saya bagi korang tengok. Lepas tu tengok sini. Kami punya video teaser lain. Video kami teaser atas katil. Ada atas katil? Nak tengok tak? Ada tengok. Ada bawa atas katil? Tak ada. Tak boleh WhatsApp, nanti viral. Oh, tak boleh. Okay, sorry. Sebenarnya. Sesi ni dulu. Habiskan sesi ni dulu. Okey, Tapi tak lepas. Video tu sebenarnya jogetan tu memang betul. Kita memang nak post, tapi normal je ada joget iPhone yang tu je. Tapi hari tu buat video macam nak nangis tu macam dah menyesal. Sekarang menyesal ke macam mana ni Datuk? Apa yang Datuk sedang lalui sekarang ni? Dia macam confused. Apa dia? Iman. Hari tu Datuk dah menangis, dah minta maaf dah. So sebenarnya Datuk menyesal ke? Datuk nak minta maaf ke? Datuk rasa Datuk kena pertahankan Datuk sebagai seorang penyanyi ke? Okey, macam ni ya. Untuk mak saya, untuk isteri saya, untuk keluarga saya nak minta maaf banyak. Saya tak ada niat nak lukakan hati anda, dan video tangisan tersebut adalah ikhlas, tak ada siapa yang paksa, dan dia adalah satu perjuangan saya untuk bergelar anak seni sebagai seorang artis. This is my dream, my hobby. Dan saya rasa saya tak ada buat kesalahan, dan saya tak nak gara-gara lagu ni kami bergaduh. Dan macam saya cakap, antara saya dengan family saya, biarlah saya yang tahu. Cuma kalau saya ada family mungkin membuat perkara yang sama, saya juga akan tertekan dengan provokasi orang ya, macam kau tak tiada anak kau ni penunjuk agama, anak kau ni apa tadi bahasa ni? Istiraj. Of course saya sebagai abang aku akan marah. Cuma benda ni bila kita post kat media sosial, orang provoke, so saya tak nak memburukkan family saya. Bagi saya, my wife is the best, my mom is the best, my family is the best. Salah saya. Dan air mata tersebut adalah video yang saya rasa saya tak patut buat. Saya pun terkejut tau. Saya macam satu hari tu, saya macam dah terkejut. Apa yang tak patut buat tu? Video mana? Saya tak patut kata saya nak delete, saya tak patut lari, macam film pun tak patut. Video tak patut. Saya macam terlajak. Waktu tu dah betul-betul terlajak buat. Saya betul-betul awak kalau ketahukan saya terlajak buat. Saya betul-betul bila dah waktu kena maki dengan mak saya tu, dia call lah Datuk Dia call. Saya macam ni cerita, mak minta maaf mak, mohon delete boleh tak posting tu, share dah beribu. Kita tak baik bercerita kat sini. Kalau boleh kita nak
berbaik lah. Saya undur diri mak. Tapi tahun satu mak delete bentuk saya tak post lagu tu. Ceritanya macam tu. So, saya pun minta maaf. Lepas tu saya delete kadang-kadang ala-ala sebab kadang malu dengan netizen. Sebab tu saya live semua supaya saya tak tahu dah. Nanti dia kata ni mesti dah kena maki. Oh takut tu larikan diri. Tapi saya macam kuatkan diri. Saya menjadi macam badang, menjadi mak kilau, berani ke depan, perjuangkan seni saya, perjuangkan suara saya. Rakyat Malaysia 9 jam trending number 1. That is, saya rasa apa pun yang berlaku, saya tak bias portion pun. Orang kata YouTube trending nombor 1 tak boleh nak beli. Saya berdiri stand alone walaupun banyak selebriti keluarkan lagu, macam-macam cerita keluar. Saya nombor 1. Ini membuktikan suara saya ada value. Walaupun orang kata suara aku macam itik, suara macam lembu. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua peminat-peminat setia saya yang setia bersama dengan saya daripada 1 lagu sampai 10 lagu. Dan hari ni saya dapat offer untuk ada show. Nak show, panggil Datuk show, panggil show. Sampai saya kata, saya bagi tahu kat akak, saya bukan tak nak ambil duit akak. Suara saya ni secara jujur tak sedap kak. Nyanyi live kurang sedap. Tapi kalau akak nak, sebab ini saya punya forte lah business. Saya buat benda ni bukan untuk jadi, bukan nak buat show, bukan nak lawan Nurul Nizam, bukan. Tapi I have a aura. Perasan betul. I have an aura. So I kata, oh tak apa, aku keluar je lagu ni. Walau mak aku minta maaf. Saya kata, isteri aku minta maaf. Biarlah saya berjuang lagu saya ni. Berjuanglah saya macam mana lagu saya nak naik ni, macam tu. So maksudnya IG dan semua laman sosial Datuk akan kembali seperti biasa ya? Tak jadi jual. Saya dah nak jual dengan 4.3 juta. 3 juta tu. Saya nak jual, banyak orang dindong-dindong. Minta diskaun RM500 lah, RM5,000 lah. Aku dah tunggu tak ada. Saya kalau dapat kat situ, Datuk nak jual berapa? RM500,000. Lepas tu dia nak benda. Lepas tu lama sangat. Lama sangat ni saya kata. Betul, memang nak jual. Dah lama-lama sangat tak apalah, sebab saya planning jual buat baru. Datuk, actually untuk MTV tu, sorry, kita berbalik-balik pada music video Datuk. Yang dislike berapa Datuk? Oh, saya dah tutup dah. Saya tak nak tengok sebab bagi saya komen-komen negatif lah, anak-anak akan mencalakan semangat saya. Sebab sebagai seorang artis nombor 1 Malaysia, lelaki lah, saya berharap dapat berduet dengan Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza kalau dengar video ni, mungkin impian saya akan tercapai. Bagi saya, tak ada lagu saya tak trending. Walaupun saya tak dapat sebarang anugerah, manalah tahu impian saya boleh berduet dengan Jamaah. Kalau untuk lelaki sebenarnya saya beringin dua, Jamaah Abdillah dengan Anwar Zain. Tadi Awi dah tu. Tadi Awi. Awi tu saya minat lagu dia. Dulu sebab saya free-free saya jadi Zain Nazin. Mana satu dah. Apa dia? Mariana. Saya seronok tengok tu. Jadi saya kata, lagu Awi sedap-sedap kan, yang apa ni, baldu biru. Cuba nyanyi sikit. Flying padu biru, berikan dulu. Lagi. Lambang cintamu itu. Datuk, macam mana pula dengan yang pasal ubat tu? Yang kantor Datuk Abi. Betul ke Datuk kantor? Datuk screenshot je. Sendiri Datuk. Okey, macam ni lah saya cerita pasal ubat ya. Banyak ni. Dah 12 Ada yang orang saya. Okey, macam ni lah saya cerita. Sebenarnya sebelum saya ada kes tu, saya memang makan ubat. Memang saya makan ubat. Ubat yang sama. Ubat yang sama. Tapi waktu tu saya dah stres, saya dah angkat beg, macam tertekan. Saya memang larikan diri. So ketika itu saya protes dengan isteri saya protes dengan mak saya lah. So tak apalah aku makan ubat. Tak sempat saya nak berikan ubat tu. Saya tengah nangis. Jadi saya post je sebab waktu tu saya dah bagi password semua kat isteri saya. Isteri saya pula tengah bising dengan saya.
So gara-gara laman sosial kau ni tak terjaga laman sosial. Kau ada kawan banyak, bukannya kau nak guna laman sosial ke kebaikan. Kau bagi kita tekan, kau dah ada anak, kau dah besar, kau dah tua. Kau dah tua, kau tak sedar diri. Mula-mula isteri saya dah maki saya, pak mak saya telefon. Mak saya pula telefon luar dalam depan belakang boleh cakap. Aku dah lah gaduh dengan bini aku, mak ayah aku. Kau baru aku lagu, kau ada maruah, kau tak air, kau miskin sangat, kau tak buat lagu, saya tak boleh dah ni. Tak boleh dah mak, saya kata ni. Pak, saya matikan telefon. Nah, ambil password aku. Aku tak nak dah buat IG ke Facebook ke tidak, ambil. Itu ceritanya. Lepas saya bawa diri. Tapi sejujur ni Datuk tak boleh hidup tanpa IG. Ini pertama kali saya tak ada IG, Facebook selama 4 hari. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Datuk Sri, tapi yang pasal yang kanser ni macam mana pula? Ha? Kanser? Ya, ada dakwaan kata Datuk apa konon-konon nak left benda ni sebab kerana sakit lah, itulah inilah. Sakit apa saya? Saya tak ada sakit. Saya Mungkin apa yang Datuk nak ingin katakan kepada okey, orang ubat yang tu. tahu ubat. Okey, pasal ubat tu. Okey, sebenarnya orang sebenarnya orang kat sini pun sebenarnya ada berapa orang ni? 20 orang. Semuanya ada penyakit. Semua orang ni, ya betul. Okey. Korang ni ada penyakit. Bila you pressure, terlalu high pressure, sampai you blank, you rasa macam nak bunuh diri, you hempah-hempah barang, you meroyan, you ada sakit mental illness lah. Ya, tapi bukanlah all depression, you faham tak? So bila saya marah orang, bila saya tertekan, saya selalu buat benda di luar jangkauan saya. Dan doktor menyarankan bila ada masalah maka buat mental. Saya makan ubat tu. So bila saya ada masalah saya nak makan benda tu. Tapi bila saya dah pernah makan, saya nampak arwah abah saya nampak arwah nenek saya nampak, saya hayal tau. Jadi saya macam bela, macam bodoh tau. Ubat tu? Okey. Dia jadi macam, kau nampak semua orang panggil kau, arwah-arwah muncul. Dah tu ada buat rawatan. Tak, bukan. Ya ini benda ni sebenarnya dulu. Sekarang tak ada dah. Sekarang sihat lah. Sekarang tak bergantung pada ubat lah. Sekarang tak bergantung kepada ubat. Sekarang ni normal. Dah tak bila Datuk menangis semua tu, orang ada kata, ada orang cakap dia ni macam sakit mental. Ada yang tak. Ada yang saja Datuk buat sakit apa pergi buat rawatan mental. Sebenarnya saya 100% waras. Benda ni Cakap saya Datuk, saya waras ke? Saya waras. 100% waras. Saya betul. Kalau tidak takkan lagu saya trending. Korang cemburu sebenarnya sebab kau tak ada suara macam aku. Kau tak jadi artis. Yang ni pun sama jealous. Sebab tu dia orang buat story, kau tak jadi artis, orang pun jadi artis juga. Cuba kalau korang lagu trending, mesti korang suka. Jealous now kan? Betul, korang jealous. Semua dia jealous. Now. Jealous. Datuk dah ada 10 lagu. Lepas tu ini pengganti dia pula ni, mulut pepuak pula. Cuba korang interview, puji-puji sikit, biarlah orang nampak aku ni artis. Kau pujilah sikit, wartawan. Ada puji tadi kan, orang cakap tak ada apa-apa video klip tu, biasa. Suara macam mana? inilah. Komen tak saya nak cakap 4 nombor 1. Nombor 1 cakap ni. Satu dapat 10 lagu. Lepas tu dikecam kerana vokal dan suara. Ada tak Datuk terfikir macam Datuk nak jadi penyanyi juga? Tak, saya rasa orang Malaysia tak arti menilai bakat. Itu je. Sorry to say. Semua orang Malaysia. Sorry Malaysia. Sorry. Orang Malaysia kan termasuk artis-artis, termasuk Semua tak arti menilai bakat. ahli-ahli bidang. Termasuk komposer. Komposer, penerbit tak arti nilai bakat. Semua. Kira satu Malaysia tak? Satu Malaysia tak arti nilai bakat. Semua Datuk Awi ke Datuk apa semua, Dana Zain ke semua. Tak arti nilai bakat saya. Okey Datuk. Sebab kalau you pergi overseas, Faham? art It's art. is art. Okey, faham. Contoh. Gangnam Style. View banyak is art. What do you expect? Lagu is universal. Kalau contohlah, orang ni gemuk tak lawa. Tak, I rasa gemuk lawa. Ada orang kata putih cantik. Tak, I tak suka putih, I suka sawo matang. So kalau you kata I tak boleh jadi penyanyi, I rasa you tak tim nilai I. Menyanyi, you bisa tak? I tak suka suara you nyari. I tak suka suara you serak basah. So apa kurang suara saya? Sebab tu bila orang bising kepada saya rasa I tak nak gaduh dengan orang.
Sebab tu bila orang kutuk saya merasakan mereka tak erti menilai bakat saya. Saya tak agak marah. Tapi saya rasa you all tak erti menilai. Sebab bagi saya, suaranya macam lembu. Tak apalah, ada juga orang suka dengar lembu. Ini bagi saya lah. Okey, bercakap pasal tu. Sebab I tak nak gaduh dengan orang. Macam I, kalau live ni tengok, saya pun minta maaf ke Datuk Awi ke, Datuk Atan ke, Datuk apa semua. Sebab bagi saya, this industry very small. Saya sebagai artis nombor 1 Malaysia. 30 kali pun tak maaf. Apa dia? 30 kali dia kata. Tak, sebab bagi saya tak boleh nak halang orang untuk kata suara saya sedap, suara saya tak sedap, suara sumbang, suara saya macam lembu. Saya tak nak halang. Tapi bagi saya, setiap orang tu ada keunikan suara. Sebab saya menyasarkan, saya akan mengeluarkan lagu setiap tahun selagi peminat setia saya masih ada. Faham Datuk? Maksudnya lagu Datuk akan berada di pasaran setiap tahun. Kalau boleh lagi orang nak. Okey, Datuk, since Datuk punya ni Okey, saya tanya awak lah. Awak provok saya. Saya belum tanya. Okey, awak tanya saya. Datuk punya passion menyanyi, suka menyanyi, dah ada 10 lagu, tak nak buat album? Soalan baik ini tanya. Okey. Sebenarnya album tu belum lagi. Sebab macam ni lah. Kami nak buat konsert. Bos hidup you. Betul. Dia nak buat album, nak buat konsert. Bila tu? Saya tengah mencari artis-artis yang tak pernah kutuk saya. Baby Shima. Jangan lupa jemput. Konsert. Benda macam ni, you all bukan ketahuan saya macam orang gila lah, tak betul lah. Sebab bagi saya betul, saya waras, saya tak gila. Dan bila saya kata orang yang mengutuk, mengecam saya ni, sebenarnya mereka tak tahu saya ni buat benda ini bukan nak memotong periuk nasi artis. Bukan nak menghalang mereka menutup periuk-periuk penyanyi-penyanyi yang lain. Walaupun lagu saya bila keluar, sorry to say, I'm a number 1 trending. So you tak nak deny I'm a celebrity nombor 1. Kenapa you kata you jangan, you sudah diri, you bukan artis, I'm a artist right now. I ada 10 lagu. Kenapa you nak deny I artis? I number 1. Kenapa? Lagu raya I trending number 1. Macam artis tu, I'm number 1. Wake up everyone. Datuk. Tepuk sikit. Wake up. Datuk, sepanjang Datuk buat kontroversi berada. Bukan kontroversi, kenyataan. Kenyataan industri ni kan, Datuk bukan sahaja trigger netizen, tapi pihak penguasa, ustaz-ustaz, para agamawan. So sebenarnya macam mana Datuk melalui kehidupan ni dengan tekanan-tekanan daripada golongan-golongan ini? Okey, sekejap. Tak nampak saya punya baju lawa ni. Kamera tak nampak. Kamera nampak tak? Baju ni baru beli ni. Okey ya. Sebenarnya macam ni. Saya tak nak melawan agamawan ke penguat kuasa ke. Sebab bagi saya mereka dia membuat tugas. Dan saya menghormati tugas mereka dan nasihat mereka. Cuma janganlah melampau-lampau. Bila you nak nasihatkan I, tak payah nak gatal-gatal. Melampau macam mana tu? Melampau-lampau duk ceritalah pula kau akan ke neraka jahanam, ibu bapa kau tak ajarkan kau. Jangan. Sebab bagi pandangan saya, bila you all nak mengulas satu-satu isu, lebih baik ditegur, DM saya dulu, jumpa saya dulu, lebih baik. Tapi kadang-kadang kan video tu dia tengok dalam 16 second, dia bawa aku pula ke cucu, ke cicit, ke emak, ke ayah sampai berlebar. Dengan tag yang Kalau nak marah Datuk, marah Datuk seorang. Marahlah saya seorang. Yes. Ini kau pergi marahnya pula ke kiri, ke kanan, ke depan, sampai tak pasal yang sakit jiwa, yang tertekannya saya seorang. Semua tertekan. Sebab bagi saya banyak lagi benda-benda yang besar yang ada orang boleh ulas. Itu Pak Ustaz. Dan bagi saya tak sadar Ustaz nak tu, saya pun tak ada pembalas nak kata Ustaz tu jahat tu. Bagi saya itu hak mereka nak ulas. Cuma kalau dia melebarkan kau masuk neraka, kau ahli apa tadi? Istiraj dan sebagainya. Okey. Itu macam aku rasa kau ni sebenarnya nak tumpang highlight aku ni kan. Bila jadi artis nombor 1 ni kan, trending nombor 1 ni, masing-masing nak masuk, nak tumpang. Kereta tu dah penuh dah ni. Nak masuk lagi macam tu lah. Kira Datuk memang nak nak guna title artis tak nombor 1 takut tu. ke yang artis nombor 1 betul ke punya peminat? Saya nak macam best pula. Okey, sekarang ni Blackpink nombor 1. Saya dah cara Blackpink belum? Dah 10 lagu dah lah kot rasanya. Bukan, sekarang ni trending. So dah bagi laluan tadi. Sebab korang tak percaya lagi.
Ada ke tak? Tak ada percaya lagi aku nombor 1. Kenapa? Lagu raya tahun lepas berapa banyak artis buat lagu? Siapa nombor 1 trending? So kenapa you all masih tak percaya? Saya nombor 1 mungkin online, mungkin lelaki. Kalau you nak letak Seri Nurhaliza, saya pun minat Seri Nurhaliza. Mungkin dia nak menyanyi dengan saya. Kalau saya boleh menyanyi dengan dia buat lagu, korang nak kata apa? Aku menyanyi. Kau Siti Nurhaliza, aku lawan kau. Cepat lawan kau. Nyanyi sama-sama. Okey Datuk, balik-balik saya banyak sangat isu ni. Saya nak cakap dah 30 lebih. Daripada mana kau punya ni? Daripada Metro dari depan dan belakang. Saya nak tanya tu sebenarnya kan PC ni saya rasa macam dia bukan nak terangkan lagu saya nombor 1. Bukan nak terangkan pasal MV tu tau, tapi Datuk macam nak menjelaskan, pilihlah saya artis nombor 1. Sebab netizen berharap Datuk akan cakap saya menyesal, saya minta maaf, saya tak nak buat lagi, saya janji saya akan. Okey, saya boleh awak jawab. Tapi kenapa lagu saya sentiasa dinanti? Kenapa bila saya menyanyi ada juga yang memuji? Okey, tak payah nombor 1 lah, dia nombor 3, Kelly. Kenapa Kelly? Sajat. Baby Shima tu. Kelly, kenapa awak tak nak berhenti menyanyi? Lagu baru. Go. You faham tak? Satu benda passion. You faham tak? Passion. Minat. Lepas tu bila orang Datuk tu nak kacau, penyanyi tu nak kacau, saya hanya fikir macam ni dia nak kacau. Yang kacau tu kadang-kadang dia kurang kerja. Kau faham tak? Itu je saya fikir. Saya tak nak kutuk-kutuk orang. Kutuk dia kurang kerja kot ni. Aku ni tak kuasa nak kutuk-kutuk orang. Saya kata saya doakan yang baik-baik je. Sebab tu kalau orang live lah saya tengok kutuk saya kata terima kasih awak. Terima kasih. So maksudnya music video tu akan kekal berada di YouTube dan Datuk tak akan turunkan ke macam mana? Saya akan saya macam saya ulang balik, saya sedar TV tak ada support saya. Saya naik dengan seorang, saya tak ada minta dia orang, saya tak merompak orang, saya tak ada buat aksi-aksi porno. Kenapa saya boleh turunkan? Dan jujur tak ada orang pun yang support saya menyanyi, especially family saya. Hanya saya ada peminat saya. Peminat saya lah tulang belakang saya. Dan saya buat benda ni tak ada minta duit company walaupun 10 sen. Tak ada menguntungkan saya pun. Saya tak ada dapat duit pun buat ni, dapat duit daripada YouTube pun berapa sen je bayar kat saya. Show pun saya tolak. Saya ni kalau nak cara orang, saya boleh kata artis yang mengutuk-ngutuk saya. Kau buat produk, aku tak bising pun. Kau buat tudung, aku tak bising pun. Rezeki masing-masing. Tak ada pula kata, kau penyanyi ke? Pasal kau sibuk saja kosmetik. Kau nak potong aku punya line ke? Kau dah tak pernah buat kosmetik. Muka kau pun dah tak siap lagi. Kau sibuk nak buat konsep lah, nak buat. Tapi saya tak nak cakap macam tu. Sebab bagi saya, dalam kehidupan kita ni, rezeki masing-masing. Mungkin suatu hari nanti saya akan tua dan saya akan menjadi penyanyi nasyid nombor 1. Ni aim lain lah. Aim lain sebab kau ni aim lain mungkin macam Iwan daripada dandut menjadi seorang pendakwah. So kita sebagai orang, you jangan judge orang tu contohlah orang tu ni mesti jadi jahat. Pengakhiran jangan lupa. Sebab bagi saya bila kita judge orang tu, orang ni kurus, mesti tak sihat. Orang ni muka pecah rumah, mesti perompak. Sebab bagi saya menanamkan satu azam, ya Allah Tuhanku, selagi aku hidup, aku nak buat benda baik dengan semua orang. Aku nak buat benda ni sebagai hobi. Dan bila saya kata saya buat benda ni sebagai hobi, dan saya kata adakah saya masuk dekat TV3, adakah saya masuk dekat MTV, saya hanya mengharap dapat masuk anugerah juara lagu. Apa dia? Harapan. Salah ke saya mengharap? Ada ke orang saya bercita-cita awak nak pakai kereta apa? Saya bercita-cita nak pakai kereta buruk je. Mesti bercita-cita nak pakai Ferrari. Saya bercita-cita sebagai seorang penyanyi nombor 1, diberi penghargaan. Contoh, anugerah penyanyi trending nombor 1 Malaysia, Asia, Datuk Seri Alif Shukri. Siapa tahu? Jadi kalau seandainya dapat masuk AJL, Datuk akan berhenti lah daripada ni. Tak, saya berdoa setiap kali saya sembahyang, ya Allah Tuhanku, kau makbulkan doa aku, kau nampaklah, kau bukakanlah mata-mata manusia kat dalam Malaysia ni, kau terimalah aku Alif Shukri sebagai penyanyi.
Datuk, last question. Saya pelik tau, bila saya menyanyi je kan macam ada gempa bumi Malaysia ni. Tak, orang boleh terima Datuk. Okay, Maksudnya haters lagi banyak pada peminat tu Last kan? question. Last question. Kalau benda ni banyak perkara yang boleh membuatkan, saya faham lah boleh membuatkan Datuk semak. Tak, you faham tak? Datuk, I tak kisah, live I tak kisah. Kita hati ke hati. You faham tak apa yang I nak buat? saya faham. Sebab tu saya nak tanya soalan ni. You tanya. Semak-semak ni dengan semua benda ni Datuk terfikir tak nak migrate je macam Sajat tu? Okey, sebenarnya saya menghormati sahabat saya dan saya sukakan duduk Malaysia. Saya tak nak jadi musuh netizen. Saya cuma nak beritahu, tolonglah fahamlah saya ni minat menyanyi. Saya ada bakat, saya ada rupa. Hormati bakat saya. Art is subjektif. Ada orang, okey dalam 10 orang ni, siapa suka suara saya kat sini? Angkat tangan. Abang suka? Dia suka. Takkan gara-gara korang kita suka, dia suka. Presiden Pak minat. Tak. Okey, jujur. Jujur. Kau jangan nak menipu. Ni bukan video lelah nak. Okey ke tak lagu saya? Lagu sedap. Lagu sedap. Saya tak nafikan Lagu tak nafikan sedap, cuma suara tu sedikit lah. Itu awak rasa. Okey, contohlah. Kau dah kahwin belum? Aku ni, kau dah kahwin belum? Okey, laki kau handsome tak? Handsome? Engkau rasa handsome, dia kata tak handsome. Aku jawab kau pula. Kau rasa, okey. Aku tanya isteri kau, cantik tak isteri kau? Cantik. Aku rasa tak cantik. Subjektif lah. So bagi saya, kalau you kata suara I tak sedap, I rosak kat industri, tak fair lah. You rasa I pun ada perasaan, jiwa dan raga. So bila you cakap macam tu, aku hina sangat ke? Aku tak minta duit kau pun. Jadi Datuk tak marah lah kalau orang tidak menyukai. I tak marah, tapi I rasa macam mana? Macam marah. Tahu, tapi kita tak, orang lain buat lagu banyak, tak ada pula kena kecam. Hari-hari keluar lagu baru. Tapi kenapa bila aku nyanyi, tolong henti. Kami menggesa, tolong henti. Jangan lepaskan suara ini. Jangan sedar diri, neraka jahanam. Alamak. Hei, saya nak hobi. Tahu hobi. Saya menghormati hobi Datuk tu. Bagus untuk setiap orang, cuma ada impian dan nak mengejar impian. Cuma netizen Malaysia tu pun, netizen Malaysia ni pun menghormati Datuk. Netizen jadi macam tu sebab provokasi orang, tak bagi ruang kepada saya. Sama juga TV station tak support saya. Cuma dia orang minta, ada juga yang saya baca komen-komen dia minta Datuk untuk pergi kelas vokal ke. Dah pergi. Mungkin perlu ditambah lagi sedikit. 3 vokal. Saya tak sebut cikgu sekali, jangan sebut nama cikgu. Tahu. Tak boleh. Tak boleh. Sekali ke? Tak, bukan. Ni profesional. Saya bayar dia 1 jam 500 tau. Maksudnya Datuk Tak boleh sebut, kata jangan sebut. Bukan tak mengaku, kita hormati dia. Maksudnya Datuk memang ada buat, Datuk memang pergi kelas vokal. Pergi. Itu je nak jawapan dia. Pergi kelas vokal tu je. Okey semua dapat jawapan? Okey, tak boleh sambung. Okey, sebenarnya kan live ni, tolonglah saya kata, saya buat lagu ni tak ada nak fikir duit, saya buat suka-suka je. Tapi tolonglah ya, kadang-kadang kan masyarakat Malaysia yang tengok video ni, tolonglah supportlah sikit saya. Saya tak minta banyak kan. Industri muzik pun tak pernah pun bagi saya macam anugerah ke, bagi saya highlight ke. Tak ada langsung ke, saya terkapai seorang. So berbalik pada musik video tadi, Datuk tak ada elemen porn, tak ada elemen orang kata menghina sesiapa. Dia macam ni, porn ni, aku tengok kau perempuan juga sekarang ni. Kalau kau buka aku steam. Kau yang tanya dengan aku? Datuk tadi dari elemen. Live ke? Dalam elemen tu tak ada elemen porn, tak ada. Tak ada lucah, tak ada LGBT, tak ada apa lagi. Apa menghina tak ada. Macam dia aku tengok, kalau aku rasa bergairah, aku tengok muka kau pun aku bergairah. So benda ni subjektif tau. Tapi Datuk Sri saya rasa okey je sebab Datuk Sri punya video pun trending, maknanya orang support bukan tak support. Peminat saya support saya. Tapi saya tak nampak pun radio support saya, penerbit support saya. Ada tu kalau nak pergi dia kata okey, kalau ibarat kata nak keluar TV, nak keluarkan lagu kena bayar RM50,000. Sebab Datuk kuat sangat associate dengan perniagaan. So orang takut kalau macam yang kalau promote single atau promote ni, orang akan kaitkan dia ni nak berniaga je sebenarnya. Tak, saya tak pernah promote produk pun. Cuma saya ada produk baru lah kebetulan. Mana produk saya? Saya produk baru. Datuk, kalau ada orang minta Datuk buat musik video lain untuk lagu yang sama, Datuk nak buat tak? Apa dia? Nah Datuk, kalau orang kata okey, buat musik video lain, musik video yang lama ni turunkan. Datuk sanggup ke tak? Tak sanggup.
Okey. Sebab saya cerita dengan korang semua, pengorbanan nak buat satu lagu ni. Lagu ni you bukan macam buat air tau, you ambil, you buat air, you kacau tak. Lagu ni I dengan komposer duduk study apa jiwa saya. Lagu ni kami kena cari siapa yang nak nyanyi, macam mana elemen muzik, macam mana lirik dia. So bila nak buat, dia akan jadi memori. Bila saya dah tak ada, orang kata wah lagu dia ni sedap. Saya rasa rakyat Malaysia akan hargai saya bila saya tak ada. Baru wah suara you sedap lah sebenarnya. Macam tu. Sekarang you tak hargai pun. Okay. Kejap. Produk. Saya ada keluar satu produk. Okey, produk janganlah matikan. Kau kan lepas produk kau nak tarik. Kau jangan matikan juga, kejap. Kau kejap aku mati. Kejap je, ini produk baru saya. Saya ni dah tua tau, beruban tau. Ni beruban. Ambil tisu. Kau pandai kat M-Star kan? Metro sama, kau tengok ni dah beruban. Nampak tak ni hitam ni? Ni dah beruban, dah tua. So ini produk baru. Ni macam ni. Tepik-tepik kat sini. Harga dia RM29. Jadi hitam. Nampak tak hitam macam tu. Ya, baru nak release ni nanti. Harga dia RM29. Terus dia taruh handphone dia. Macam itulah rakyat Malaysia. Suruh promote sedih view. Nanti okey ya. So kepada anda semua, nama produk ni Nempek Lebat. Okey, RM29 dah. Nempek tu pasal tepik lebat, baju nampak lebat. Kalau nak janggut, tepik je janggut. Macam ni, nampak tak? Macam tu. RM29. Hujung-hujung lagu tak buat kaya di aku dek, biar aku jual barang yang bagus. But I know